Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. So, hari ini kita jumpa untuk ulang kaji. Okay, untuk ulang kaji kertas kimia trial negeri Kedah. Okay, pastikan semua pelajar dah ambil kertas yang dah cikgu fotostatekan kepada kamu semua. Pastikan semua dah ada. Okay, kalkulator ada, pensel apa ada. Okay, so kita mula ya. Kertas 2, set 1. Okay, untuk negeri Kedah kita ada 2 set. Okay, cikgu try untuk set 1 dulu. Okay, modul kimia kertas 2. Okay, so pergi kepada soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okay, tengok yang soalan pertama. Okay, Assalamualaikum Aiman. Okay, bahagian A. Okay, bahagian A, pastikan semua orang ambil negeri Kedah punya ya. Rajah 1 menunjukkan keadaan 3 jirim A, B dan C. Okay, bagi suatu bahan yang sama. So, kamu nampak A ni dalam keadaan apa? Hamizah, A dalam keadaan apa Hamizah? Pepejal. Pepejal, good. A dalam keadaan pepejal. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, A dalam keadaan pepejal, B dalam keadaan apa? Dia cair. Dia cair, C dalam keadaan gas. Okey, betul. So, pepejal, cecair dan gas itu adalah keadaan jirim. Okey, selamat datang Alif Iskandar. Pastikan ada kertas kimia Kedah set 1 ya. Yang cikgu bagi sebelum ni. Okey, A. Apakah jenis zarah yang terdapat dalam B? Apakah jenis zarah yang terdapat dalam B? Okey, bila dia kata jenis zarah, kamu kena ingat apa? Zaib. So, B ni kita tahu dia dalam keadaan cecair. Air. So, dalam keadaan cecair, dia dalam keadaan apa? Atom ke? Ion ke? Molekul? Najwa. Apa jawapan Najwa? Dalam keadaan B ni. Dalam keadaan cecair. Dalam keadaan atom, ion atau molekul. Good. Dalam keadaan molekul. Okay, dalam keadaan molekul. Ingat. Kalau dia tanya jenis zarah, ada 3 ni je. Cikgu, apa kena-mengena yang pepejal cecair gas? Pepejal cecair gas ini adalah keadaan jirim. Okay, keadaan jirim. Okay, keadaan jirim itu adalah pepejal, cecair dan gas. Tapi, kalau zarah, atom, ion dan molekul. Atom, ion, molekul. Ingat, beza. Ini basic kimia. Okay. So, selamat datang Kama. So, pastikan ada Kedah kertas 2. Okay, yang cikgu bagi sebelum ni. Okay. B. Namakan proses yang berlaku apabila keadaan fizik C bertukar kepada A. Okay, C tu maksudnya dalam keadaan gas. Dia tukar kepada keadaan pepejal. Namakan proses. Sangran. Apa nama proses tersebut, Sangran? Pemejawapan. Good. Pemejawapan. Okay, pemejawapan. Selain pada pemejawapan, apa yang kamu belajar dalam buku teks tingkatan 4? Cuba tengok. Buku pengendapan. So, nama lain adalah pengendapan. Okay. Okay, cuba tengok. Cikgu, pengendapan tu apa? Okay, tengok buku kimia tingkatan 4. Okay, tengok buku kimia tingkatan 4. So, kamu tak ada buku kimia tingkatan 4. Okay, boleh tengok dalam online, dalam apa, soft copy punya. Okay, tengok dalam bab 2. Okay, bab 2. Okay, pergi bab 2. Pemejawapan tu salah, Sairan. Pemejawapan adalah daripada pepejal kepada gas. Sekarang dia tanya daripada gas pergi kepada pepejal. Okay, tengok baik-baik. So, tadi Sairan jawab pemejawapan. Okay, pemejawapan salah yang Sairan. Pemejawapan adalah daripada pepejal pergi kepada gas. Okay, soalan saya adalah daripada gas pergi kepada pepejal. Namanya adalah pengendapan. Pengendapan. Okey, faham ya? Jangan salah lagi sekali. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Terima kasih, Hamiza. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan keadaan fizikal bagi C. Keadaan fizik, so senang dah. Okay, keadaan fizik tadi kita dah jawab. So, dia dalam keadaan gas.
Tulis keadaan gas. Okey, so next. Okay, soalan seterusnya, apabila B berubah kepada C. Okay, B maksudnya daripada cecair pergi kepada gas. Cecair pergi kepada gas, nyatakan perubahan bagi tenaga haba. Okay, nyatakan perubahan bagi tenaga haba. Kama, B kepada C daripada cecair pergi kepada gas. Cecair kepada gas, bagaimana dengan tenaga habanya? Haba diserap ke haba dibebaskan? Kama. Haba diserap. pandai. Haba diserap. Okey. Macam mana dengan daya tarikan antara zarah? Semakin kuat ke semakin lemah? Dia dah jauh-jauh. So kalau dia makin jauh-jauh, dia punya daya tarikan antara zarah tu makin jauh, makin kuat ke makin lemah? Lemah. Pandai. Semakin lemah. Okey, kalau dia dalam keadaan pepejal, daya tarikan adalah kuat. Tapi, bila dia dah pergi kepada keadaan cecair, pergi kepada keadaan gas, daya tarikan antara zarah adalah semakin lemah. Okey, ingat tu. Okey. So, ini adalah basic. Ini adalah asas untuk kimia. Kena faham betul-betul. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, Rajah 2 menunjukkan beberapa contoh bahan kosmetik. Okey, bahan kosmetik. Nyatakan maksud kosmetik. Wana, apa maksud kosmetik, Wana? Dalam buku teks. Kosmetik. Bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi dan mencantikkan penampilan seseorang. Terima kasih, Wana. Okey, kosmetik ialah bahan. Ini topik baru dalam kimia ya. So, kena tahu ya. Bahan atau produk yang salinnya semua digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okey, salin dulu. Okey, nyatakan dua bahan asas dalam pembuatan kosmetik. Aiman, apa jawapan Aiman? Boleh bagi saya tak? Dua bahan asas dalam pembuatan kosmetik. Pewarna dan pengawet. Pandai. Okay, kita ada pewarna dan pengawet. Okey, selain daripada itu kita ada air, pelembab, pewangi, pengemulsi dan pemekat. Okey, so mana-mana satu? Alhamdulillah, betul lah jawapan kamu. Okey, B. Okay, botol-botol plastik dan tali nylon adalah contoh barangan yang dihasilkan daripada polimer. Nyatakan dua jenis polimer. Nyatakan dua jenis polimer. Hamizah, apa jawapan Hamizah? Polimer apa, Hamizah? Polimer sintetik dan semula jadi. Pandai. Polimer sintetik dan polimer semula jadi. Adakah yang tak buat soalan saya ni? Yang tak buat, yang tak sentuh lagi, yang tak tengok pun soalan ni. Terus-terus masuk kelas, terus jawab soalan. Ada ke? Kalau boleh avoid from, tolonglah elak. Kalau boleh buat dulu. Okay? Yang mana tak tahu tinggalkan. Tapi cuba untuk buat. Okay, cuba. Okay, kamu tak cuba, kamu tak tahu. Okay. So, pergi kepada soalan seterusnya anak-anak. Okay, nombor 3. Benzina adalah sejenis hidrokarbon yang diperolehi daripada minyak mentah. Ia merupakan bahan asas yang digunakan untuk membuat plastik, pewarna dan pestisida. Okay, formula struktur benzina adalah seperti dalam Rajah 3. So, nampak struktur? Alamak, cikgu. Susah, cikgu. Struktur macam ini macam... cikgu pertama tengok. So, dia pun tak nak jawab, dia tinggalkan. So, tak nak macam itu ya. Okay, so... tolong buatkan saya formula empirik. Okey, siapa yang saya nak panggil? Ya, Izzah. Izzah, apa maksud formula empirik? Izzah. Formula empirik ialah... Izzah tak ada mic ke Izzah? Formula empirik ialah... Zam. Jawab Zam. Formula empirik ialah? Formula
Okey lah. Okey. Formula paling ringkas yang menunjukkan nisbah terkecil bilangan atom bagi semua unsur yang wujud dalam satu sebatian. Formula kimia, tertinggal kimia Formula kimia yang menunjukkan, terima kasih Izzah, nisbah paling ringkas. Okey, terringkas bagi atom setiap unsur dalam sebatian. Apa keyword yang penting dalam maksud dia? Formula kimia. Nisbah terringkas. Okey, atom dalam sebatian. Okey. So, pentingnya adalah nisbah terringkas ni. Okey, pastikan ada. Apa beza dia formula empirik dengan formula molekul? Okey, formula molekul pula formula kimia yang menunjukkan ni formula sebenar. Okey, bagi atom setiap unsur dalam sebatian. Okay, itu beza dia. Okay, beza antara formula empirik dan formula molekul. Tolong ingat. Okay, ingat. Okay, tuliskan formula empirik bagi benzina. Okay, saya bagi Zam lah. Okay, Zam. Formula empirik bagi benzina. Mana nak tahu formula empirik tu, Zam? CH. Apa jawapannya, Zam? CH. Pandai. Mana Zam dapat CH? Bahagi. Bahagi. Okey. Bahagi tu maksudnya kamu cari dulu formula molekul yang ni. So kamu nampak C6H6. C6H6 boleh tak pemudahkan? Ya, boleh. Bahagikan dengan 6. Macam Zam kata tadi, bahagikan dengan nombor yang paling ringkas yang kamu boleh dapat. Okey, kamu akan dapat CH. Kamu bahagikan dengan 6. Okay, faham ya semua? Izzah faham tak Izzah? Faham, cikgu. Okay, Izzah kalau tak faham bagi tahu cikgu Zah. Jangan senyap je. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Benzina mengalami tindak balas pengklorinan. Apa tu pengklorinan? Pengklorinan tu maksudnya ditambahkan klorin. Okey. Untuk menghasilkan klorobenzina. Okey. Iaitu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan pestisid. Persamaan kimia terlibat adalah, so ini adalah persamaan dia. Ya Allah cikgu, susahnya cikgu dia bagi soalan ni. Tak apa, jangan risau. Bendanya adalah simple sahaja. Kenapa cikgu kata simple? Tengok soalan dia. Sekiranya 1.5 mol asid hidroklorik terhasil. So maksudnya dia bagi ini. Dia bagi apa? Dia bagi mol. Okey. Keluarkan apa maklumat yang dia bagi. Boleh ya Zam? Okey, keluarkan maklumat yang dia bagi. Okey, hitung isi padu benzina. Yang ini. Dia nak apa? Dia nak isi padu. Okay, dia nak isi padu. Mol dia dah bagi? Ya. Dia dah bagi equation? Ya. Dia dah bagi apa yang dia nak? Isi padu. So, di antara siapa? Okay, di antara ini dengan ini je. Yang lain kau jangan nak fikir. Tak payah nak fikir. Okay, antara ini berdua sahaja. Okay. So, macam mana nak jawab soalan ini? Yang pertama, Kama. Yang pertama, macam mana nak jawab, Kama? Dia dah bagi mol. So, skip untuk step mol. Kita pergi terus masuk kepada step apa? Step nisbah. Pandai. So, kamu nak antara nisbah siapa dengan siapa? Akama? Di antara HCl dengan C6H6. Pandai. So, mengikut kepada persamaan, kalau ini 1. Mengikut kepada persamaan. Okay, kalau mengikut kepada persamaan, sorry ya. Okay, kalau sini 1 mol, sini pun 1 mol. Okay, ini kepada persamaan. Okay. Tapi yang dia bagi maklumat adalah 1.5 mol HCl. So, 1.5 mol HCl bila 1.5 mol HCl terbentuk, okay, daripada sama juga 1.5 mol C6H6. Dah siap. Okey. Step yang kedua. Step yang kedua Najwa. Kita nak buat apa Najwa? Kita nak buat apa Najwa? Mol darab dengan 24. 24 tu apa Najwa? Isi padu molar kot. Janganlah kot. Ya betul cikgu. Isi padu molar. Okey. Najwa nak cari apa? Nak cari isi padu Benzina. C6H6. So macam yang Najwa cakap tadi, yang ambil yang mol dia 1.5 mol.
bahagikan dengan isi padu molar. So 24 dm cube mol negatif 1. Okey. Mol. Lah ni sama dia. Okey, 1.5 mol bahagi 24 mol per dm cube. Mol, so dm naik atas, so kamu akan dapat berapa, Najwa? Najwa dapat berapa? 36 DM. 36 dm cube. Okey. Sebab itu kenapa markah dia 2. Selalunya markah dia 3. Okey, selalunya markah dia ketiga. Satu lagi markah pergi mana cikgu? Sebab dia dah bagi maklumat kat sini. Dia bagi maklumat dah. Okey, faham ya? Okey, ada ke pelajar yang tengah menyalin? Cikgu bagi masa. Salin dulu. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu, Ya sayang. yang 1.5 tu darab dengan 24. Kenapa bahagi pula? Masya Allah, bahagi pula. Kenapa Najwa bagi saya bahagi tadi? Okey, so salah ni. Betul Mizah. Terima kasih Mizah, Najwa. So 1.5 mol kalikan dengan 24 dm mol negatif 1. Okey, mol negatif 1. So kamu akan dapat mol 24 dm. Dia punya ni pun salah. Dm cube mol negatif 1. Okey, so dapat berapa tadi Najwa? 36 DM padu. 36 dm padu. Okey. Kenapa bahagi? Jadi. So, kalikan dengan 24 dm padu. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, sekiranya klorin digantikan dengan bromin, tuliskan persamaan kimia. Aiman, tolong Aiman. Persamaan kimia bila klorin digantikan dengan bromin. Yang ni cikgu tukar kepada bromin. Tolong buatkan persamaan dia. Aiman. Si. Ya cikgu. Cepat. C6 H6 tambah BR Pandai. 2 Pandai. menghasilkan C6 H5 Pandai. BR Pandai. tambah HBR. Pandai. Okey, kena seimbangkan ke? Tak, dia dah seimbang. Dah seimbang. Alhamdulillah. So, Aiman dapat 2 markah. Yeay. Okey. So, dapat 2 markah. Okey, terima kasih Aiman. Okey, so simple kan? Senang kan kalau faham? Okey, maksudnya daripada yang persamaan atas, kamu tukar sahaja BRCL ni kepada BR. Okey, simple sangat. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan bab 5 tingkatan 4. Okay, rajah 4.1 menunjukkan susunan elektron bagi suatu sebatian terbentuk antara unsur X dan unsur Y. Okey. So, bagaimana ikatan kimia terbentuk? Bagaimana ikatan kimia terbentuk? Okey, siapa dapat jawab? Bagaimana ikatan kimia terbentuk? Dia tak tanya bagaimana ikatan ini terbentuk. Dia tanya bagaimana ikatan kimia terbentuk. So, ikatan kimia terbentuk antara dua. Okay, sama ada dia buat pemindahan ataupun perkongsian. Saya nak tanya Kama. Kama, ini ikatan apa? Ikatan apa namanya? Ikatan ionik. Pandai. Ini adalah ikatan ionik. Ikatan kimia kita terbahagi kepada dua. Ikatan ionik dan ikatan apa Kama satu lagi? Ikatan kovalent. Pandai. Okey, ikatan kovalent. So, bagaimana ikatan kimia? This is a general. Ini adalah soalan yang asas. So, bagaimana ikatan kimia terbentuk? So, kamu cakaplah. Ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan dan perkongsian
Okey, perkongsian elektron. Okey. So, sama ada pemindahan, perkongsian atau perkongsian elektron. Okey. Apa yang baru masuk tu? Cukaiwan. Okey, Cukaiwan. Sekarang kita dah nombor 4 soalan kedah ya. Tolong tengok balik buku kertas yang cikgu bagi. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan jenis sebatian itu. Nyatakan jenis sebatian itu. Zam. Apa jenis sebatian tu, Zam? Sebatian ionik. Pandai, Zam. Okey, sebatian ionik. Okey, next. Tuliskan formula bagi sebatian ionik itu. Miza, apa formula sebatian tersebut? X, Y kuasa. X, Y 2. Aha, X, Y. Ada kuasa ke, Iza? Ni, Najwa, Pak Miza? Tak ada. Pandai. X, Y 2. Okey, next. Okay, kalau dalam bentuk ion, tolong buatkan positif depan, negatif kat belakang. Apa maksud cikgu? Yang ini positif kan? X. Okay, ini negatif kan? So, Y dekat belakang. So, X dulu baru buatkan Y. Okay. Okay, Izzah. Faham tak Izzah yang ini Izzah? Kenapa kita tulis je X, Y 2? Tak sangat cikgu. Tak sangat. Okay, macam ni Izzah. Izzah dengar baik-baik. Okay, kenapa cikgu kata ajar tadi siapa tu? Mizah cakap jawab dia X, Y 2. Okay, X ada berapa X kat sini? Ada satu sahaja. Okay, Y ada berapa? Y ada 2. So, maksudnya X, Y 2 lah. Sebab apa? Ini adalah ikatan yang dah terbentuk. Dengar tu. Okay, ikatan yang terbentuk. Kalau Izzah macam susah sangat nak ingat macam itu. Okay, Izzah ingat tengok macam ni. Ini apa? Plus 2. Y dia charge berapa? Negatif 1. So, 2, 1. So, dia akan dapat X, Y, 2. Sebenarnya ini lagi susah. Lagi senang yang ini yang cikgu cakap ni. X ada berapa? X ada 1. Y ada berapa? Y ada 2. So, X, Y, 2. Okay, selamat datang kepada Syamir. Syamir, Assalamualaikum Syamir. Baru balik. Baru balik. Waalaikumsalam. Mana cananya? Tak ada bagi cikgu ke keping 2? Kami ni lapar jugalah. Habis dah cikgu. Ya, dah habis dah. Sold out. Okey, Syamir. Terima kasih datang. Pergi kepada soalan kedah paper 2. Okey, soalan nombor 4. Okay, yang lain nanti tolong tengok kepada YouTube cikgu ya. Okey, Izzah. Izzah faham tak Izzah? Faham cikgu. Okey, Izzah. Izzah slow-slow je Izzah. Nanti Izzah buat kertas satu. Semua orang. Okey, semua orang tolong buat kertas satu untuk praktis. Seminggu cikgu nak minta 1 set je kamu buat. Okey, kalau lagi banyak lagi bagus. Okey, tak faham PM dengan cikgu ya. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan susunan molekul air dalam air, cecair dan ais. Oh, kita tahu ais dalam bentuk pepejal. Air dalam bentuk cecair. Okey, so, sedapnya air ni ya. Okey, nyatakan jenis ikatan yang terdapat di dalam molekul air. Siapa dapat jawab? Kama. Apa jenis ikatan dalam molekul air, Kama? Ikatan hidrogen. Pandainya, Kama. Okey, ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen. Okey, pergi pada soalan seterusnya. Air ditambahkan ke dalam gelas yang berisi cube ais. Apakah yang dapat diperhatikan? Terangkan pemerhatian dari segi pembentukan ikatan. Kalau air masuk dengan ais, saya tanya Syamir. Syamir ni pasti pandai. Dia bancuh air kat kedai dia. Air. Apa tu masukkan ais. Apa yang terjadi kepada ais tersebut? Syamir. Dia akan cair cikgu. Apa pula cair ais? Tu macam mana? Memang ada cair sayang. So dia dalam keadaan macam mana? Dia terapung ke? Dia tenggelam ke? Timbul ke? Dia terapung cikgu. Ya, betul Syamir. Dia terapung. Okey. Saya nak tanya. Kenapa ais tu boleh terapung? Kenapa ais tu boleh terapung? Ini adalah kaitan tentang ikatan hidrogen. Okey, so ais akan terapung. Okey, yang itu poin yang pertama. Nampak dia 3 markah. So 3 poin kamu kena buat. Okay. Apabila air membeku, ikatan hidrogen
adalah stabil. Susunan molekul air menjauhi satu sama lain. Okey, kemudian peningkatan isi padu ais menyebabkan ais lebih rendah daripada ketumpatan air. Okey, so kalau pelajar yang lemah, kamu dapat jawab yang soalan pertama ni pun dah jadi. Betul tak? Kan Izzah kan? Oh Izzah. Betul kan Izzah kan? Kamu dapat jawab yang pertama, betul. poin yang pertama ni pun dah jadi. Poin 2, poin 3 tak tahu pun tak apa. Asalkan kamu jawab, dapat 1 markah pun jadi. Okey. So, cikgu terangkanlah kenapa dia boleh terapung. Okey, bila air dia membeku. Okey, bila air membeku, so ikatan hidrogen tu dia akan jadi stabil. So, molekul air, okey, susunan molekul air dia akan menjauhi antara satu sama lain. Okey, macam ini. HOH. So, ikatan hidrogen dia dengan H balik. OH. Ikatan hidrogen lagi HOH. So, ini ikatan hidrogen. Okay. So, dia dengan menjauhi antara satu sama lain. So, peningkatan isi padu ais menyebabkan air lebih rendah daripada ketumpatan air. So, maksudnya isi padu ataupun dia punya isi padu ais tu, okay, dia akan jadikan dia terapung lah. Okay, di atas permukaan air. Tak apa, Izzah, jangan risau Izzah. Izzah dapat jawab soalan ini pun jawab. Alhamdulillah. Dah syukur dah. Okay. Tapi pastikan betul lah. Okay, pergi kepada soalan nombor 5. Okay, rajah 5 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Okay, saya nak tanya... Siapa saya nak tanya lagi ya? Okay, Alif Iskandar. Alif Iskandar. Olip. Huruf A, B, K, L, M bukan mewakili sebenar unsur. Saya nak tanya Alif. Okay, nyatakan kedudukan L dalam jadual berkala L. Kalau dia tanya kedudukan, maksudnya dia nak jawab macam mana ya Alif? Apa dia tu? Kalau dia tanya kedudukan L ni duduk kat mana? Macam mana kita nak kabur? Nak letak kat mana? So, kita kena tahu kumpulan dia berapa. Skala dia berapa. Okey, Alif, apa kumpulan dia Alif? L ni. Kumpulan 16 cikgu. Pandainya Alif. Okey, skala dia? Skala 2. Mana Alif tahu dia kumpulan 16? Kira kat cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai. Baiklah, okey. So, sampai sini semua belas-belas. So, 13, 14, 15, 16. 1, 2, kalah 2. Okey. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, unsur manakah yang wujud sebagai molekul dwi-atom? Okey, mana kita nak tahu dwi-atom Alif Iskandar? Mana kita nak tahu dwi-atom? Dwi-atom tu maksudnya dalam keadaan molekul kan? So yang mana satu Alif? Yang mana? Yang mana kumpulan gas? Yang mana satu? Mana gas halogen? Yang mana satu? Cikgu dah bagi hint tadi. Mana dalam bentuk keadaan gas? Wana? Wana jawab mana? Yang mana satu Wana? LMN cikgu kan? Pandainya Alif. Anda dah jawab Alhamdulillah. Okay, N boleh. Okay, kamu jawab M pun boleh. Okay, tapi buatlah salah satu. Okay, jangan buat dua-dua. Okay, sebab L ni pun adalah gas. M ni pun keadaan gas. Kalau nak selamat kau buat yang kumpulan 17 ni je. Okay, kumpulan 17 adalah gas halogen.
Okey, kalau tak confirm, kalau kamu tak pasti L ni gas ke, tak ke. Tapi yang confirmnya kumpulan 17 ni semua dalam kebanyakan dia adalah keadaan molekul. Okey, dalam keadaan molekul. Okey, nombor C. 9.4 gram oksida bagi unsur K bertindak balas dengan 250 cm padu air suling untuk menghasilkan suatu larutan beralkali. Okey, untuk menghasilkan larutan beralkali. Okey. Soalan pertama. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas tersebut. K tindak balas dengan air. K tindak balas dengan air. So, siapa volunteer nak jawab? K oksida, sorry. K oksida, bukan K sahaja. K oksida. Mana nak jawab? Saya nak tanya Najwa. Najwa, apa jawapan kamu Najwa? K2O K2O plus H2O plus H2O masihkan KOH. KOH. Dah seimbang belum Najwa? Belum. Belum. Letak mana? Kat dua depan KOH. Pandai. 2 depan KOH. Okey, macam mana Najwa dapat K2O? Kenapa Najwa tak buat KO je? Sebab boleh Najwa jawab? Sebab apa? Kenapa Najwa buat K2O? Kenapa Najwa tak buat KO ke? K3O ke? Kenapa? Sebab Syamil, tolong jawab Syamil. Kenapa dia jawab K2O dia Syamil? Sebab oksida charge dia negatif tu. Pandai. Oksida charge-nya negatif tu. K charge dia berapa Najwa? 1. Pandai. K charge dia 1. Kenapa K ni charge dia 1? Sebab dia kumpulan 1. Betul Najwa? Okey. So ini 1, ini 2. So kamu akan dapat K2O. Izzah. Faham tak Izzah? Izzah faham tak yang ini? Kenapa Najwa kata dia K2O? Faham cikgu. Faham ya nak Izzah ya? Izzah tak faham, Izzah bagi tahu ya. Okay, K2O. So, sebab tadi Najwa kata K sebab O-nya dia punya charge adalah 2 minus K charge dia plus. So, dia akan jadi K2O. Okay, tolong ya. Tengok ya. Saya rasa kamu semua memang hebat, pandai. Tapi kamu tidak meluahkan kepandaian kamu. Okay. Hitungkan kemolaran bagi larutan yang terhasil. So, dia nak berapa dia punya M. Dia punya molariti. Nak kirakan molariti dia, yang pertama kirakan dulu berapa bilangan mol. Berapa bilangan mol. Hitungkan kemolaran. Macam mana nak buat ya? So, maklumat yang dibagi adalah 9.4 gram oksida. Dia bagi 9.4 gram oksida. So, dah dapat oksida tu, dah bagi maklumat yang itu. Seterusnya kita kena carikan mol untuk K2O. Mol K2O. Kenapa cikgu? Cikgu nak cari mol. Sebab maklumat yang dibagi untuk 9.4 gram oxide of element K. Maksudnya 9.4 gram untuk oksida unsur K. So 9.4 bahagikan dengan molar mass. So, GC molar. So, GC molar dia kita dapat tadi K2O. Nampak tak? Kalau dekat atas ni kamu salah, kamu salah yang ini. So, automatik kalau untuk kirakan molnya ni pun salah lah. Sebab kamu dah salah yang bahagian formula. Ingat tu ya. Salah bahagian formula. So, kamu automatik bawah ni pun kamu akan jadi salah. Jangan buat macam itu ya. So, K2O 39 kali 2 tambah 16. So, berapa jawapannya Hamizah?
0.1 mol. mol. Pandai. 0.1 mol. Lepas ni nak cari apa, Miza? Nisbah. Nisbah. Macam mana nak cari nisbah? Macam nisbah ke? Right. Macam mana nak cari? Hitungkan kemolaran. Nampak tak ni? Dia bagi 250 cm padu air suling. Okay, untuk menghasilkan suatu larutan beralkali. So, macam mana nak buat tu? Guna N sama dengan MV bagi 1000. N sama dengan MV bahagi 1000. Okay, lepas tu? Masukkan nilai ni. 0.1 sama dengan kita nak MV dia adalah 250. Betul ke? Bahagi dengan 1000. Macam ni? Sini Lepas tu dapat berapa M? 0.4 mol DM. 0.4 mol DM. Okay, hebat. Bagus. Okay, good. Boleh Kalau dia melibatkan M ke pekatan. Alif. Oh, Alif. Kau dengar tak, Alif? Okay, bila kita melibatkan molariti ke pekatan, tolong gunakan rumus ini. Kalau dia melibatkan jisim, melibatkan isi padu, bilangan zarah, kita kena libatkan yang ini. N. Okay, sama ada kalikan dengan jisim atom relatif ke, jisim molar, jisim molar, isi padu molar ataupun Avogadro. Okay, pemala Avogadro, antara tiga ni. Tapi ingat, kalau dia melibatkan kemolaran, tolong guna rumus yang ini. Okay, so pergi kepada soalan D. Okay, pergi kepada soalan D. Okay, unsur A dan B berada dalam kumpulan yang sama, tetapi mempunyai kereaktifan yang berbeza. Unsur A dengan B. Mana A dengan B? Okay, so nampak. Dia kumpulan berapa ni, Izzah? A dengan B ni kumpulan berapa? Kumpulan 2. Okay, kumpulan 2. So, kumpulan 2 apabila bertindak balas dengan oksigen. Terangkan mengapa terdapat perbezaan kereaktifan. So, kita tahu okay, kumpulan 1 ni dengan kumpulan 2 ni, kereaktifan dia lebih kurang sama je. Okay, apabila turun jadual berkala unsur, okay, kereaktifan semakin meningkat ke semakin menurun? Aiman, apabila turun jadual berkala unsur kumpulan 2, unsur makin reaktif ataupun semakin kurang reaktif? Aiman Tino. Oh, Aiman. Mana kau, Aiman? Air go. Kalau semakin turun kumpulan 2, selalu kita belajar kumpulan 1 kan? Yang ini dia nak kumpulan 2. Kalau kita turun kumpulan, okay, bahagian logam tu, semakin reaktif ke semakin kurang reaktif? Kurang reaktif. Kenapa dia kurang reaktif? Sebab Aiman, kalau kumpulan 2, elektron valence dia berapa, Aiman? 2 kan? Betul tak? Okay, 2. So, hujung dia 2, 8, 2, 8, 8, 2. So, saiz dia makin besar kan, Aiman? Bila saiz dia makin besar, okay, keupayaan dia untuk mendermakan ke menerima elektron? 2, hujung dia 2. Menderma ke menerima elektron? 2 ni kecil je kan? So, kita nak derma ke kita nak menerima? Senang untuk derma ke nak menerima? Derma. Derma. So, semakin senang dia nak derma kan kalau saiz semakin besar kan? Betul tak? Betul. So, kereaktifan semakin meningkat ke semakin berkurang, Aiman? Okey, meningkat. So kereaktifan makin meningkat. So tadi jawapan kamu kereaktifan dia semakin berkurang, salah lah. So kereaktifan dia semakin meningkat. Okay, so dia suruh explain. Okay, yang pertama, terima kasih Aiman. Okay, daya tarikan yang pertama, nukleus terhadap elektron valence bagi atom B adalah
lebih lemah berbanding A. Okay, nombor 2 pula. Maka lebih mudah untuk atom B menderma elektron. Membentuk, kalau dia derma, dia positif ke dia negatif, Aiman? Ion positif ke ion negatif? Yang positif. Pandai. Ion positif berbanding atom A. Okey, dengar sini baik-baik. Okey, sebab dia dulu markah je, dengar baik-baik ya. Okey, sambil-sambil salin tu cikgu terang. Okey, apabila turun kumpulan, saiz semakin besar. Kes yang ni, kumpulan 2 ni sama dengan kumpulan 1. Kes dia sama sebab dia logam. Okey, dengar ya. Apabila turun saja kumpulan, saiz semakin besar. Okay, bila saiz semakin besar, daya tarikan antara nukleus tengah-tengah dengan elektron valence yang hujung sana makin jauh kan. So, dia makin jauh maksudnya dia makin lemah. Okay, dia makin lemah. Bila daya tarikan dia makin lemah, oleh sebab dia hujung sekali tu 2, so keupayaan dia untuk mendermakan elektron makin mudah. Okay, maksudnya bila makin besar, makin lemah daya tarikan antara nukleus dia dan dia lagi mudah untuk mendermakan elektron. Okay, bila dia derma, dia akan jadi ion positif. Okey, Iza, faham tak Iza? Oh, Syahdan ada. Saya nak tanya Syahdan sekejap lagi. Okey, salin dulu. Dan seterusnya. Okey, 6A. Seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan nilai haba penyesaran. Oh, haba penyesaran. Okey, haba penyesaran. Okey, ingat, set dalam kepala. Haba penyesaran. Haba penyesaran apa tu haba penyesaran? Haba. Okey, oh ada logam. Oh, dia guna satu larutan garam, kuprum 2 sulfat. Okey. Soalan dia, dia bagi suhu awal. Dia bagi suhu tertinggi. Okey, kita dah nampak dah. Okey, yang pertama, nampak tak? Kalau soalan termokimia, yang pertama mesti dia akan tanya maksud. Apakah maksud haba penyesaran? Okey, apakah maksud haba penyesaran? Syahdan, apa maksud haba penyesaran? Tolong bagi cikgu, Syahdan. Syahdan ada tak? Syahdan, bagi maksud haba penyesaran apa? Sekejap cikgu. Okey Syahdan. Sambil-sambil tu yang lain pun cari siapa yang tak siap lagi. Syahdan tak siap lagi Okey, dengar ya. Soalan termokimia ni dia senang nak skor sebab yang pertama tu mesti dia tanya maksud. Okay, kemudian dia mesti tanya untuk eksperimen tu kenapa pakai cawan polistiren, kenapa kena kacau. Okey. Kemudian mesti dia akan turun kamu buat calculation, pengiraan. Okey, boleh? Okey, Syahdan, apa maksud haba penyesaran? Okey, haba penyesaran, penyesaran ialah haba apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Betul? Okey, daripada larutan garamnya yang lebih elektropositif. Okey, kalau kamu nak tukar kepada logam tu kamu nak kata kuprum, larutan garam tu kamu nak kata kuprum 2 sulfat pun boleh. Okey, tak ada masalah. Sebab yang ini dia secara general. Okey, secara general. So kita buat secara general lah. Haba yang dibebaskan, terima kasih Syahdan. Okey, dia yang dibebaskan. Apa yang dibebaskan apabila apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh siapa? Oleh logam yang lebih elektropositif.
positif. Okey. Haba penyesaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okay, kalau soalan ni dia minta kamu dalam eksperimen di atas. So yang ini kena tukar ya. Mol logam maksudnya haba yang dibebaskan apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh logam magnesium. Macam itu. Okey, tapi yang ini dia secara umum. Okey, bila dia secara umum, okey, kamu boleh cakap secara umum ataupun kamu nak tukar benda ni daripada eksperimen pun tak ada salah pun. Okey. Soalan yang kedua, mengapa cawan polistiren digunakan? Syamil, kenapa cawan polistiren digunakan? Untuk mengelakkan daripada haba bebas ke persekitaran. Wish, hebat dah sekarang ni Syamil ya. Terima kasih Syamil, betul Syamil. Untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Okey, next. Yoh, Sairan, tolong buatkan, lengkapkan persamaan ni. Sairan. Magnesium tambah ion kuprum sama dengan ion magnesium tambah kuprum. Ion magnesium apa charge dia? 2 positif Plus Cu. Macam ini. Okey. Betul. Betul. Okay, thank you. Okay, so apabila magnesium, ini adalah logam. Okay, ini adalah larutan garam. Ingat, dia nak persamaan ion. Okay, kalau dia nak persamaan ion, kamu tolong buat dalam bentuk ion. Okay, so logam yang disesarkan adalah magnesium. Okay, pergi kepada logam yang disesarkan adalah kuprum. Okay, hitungkan haba penyesaran dalam eksperimen ini. Okay, diberi muatan haba tentu larutan ialah 4.2. Okay, ketumpatan larutan ialah 1 gram. Okay, so saya nak Go ada mic tak Go? Tak ada. Okay, tak apalah. Alif Iskandar, tolong selesaikan masalah ni Alif Iskandar. Yang pertama nak cari apa Alif Iskandar? Pertama nak cari apa Alif? Bilangan mol. Bilangan mol. Bilangan mol berapa? Bilangan mol nak cari macam mana? Cari daripada sini. Ni, Alif, nampak? So dia dah ada V, dia ada molar. So kita gunakan N sama dengan mV over 1000. Okay, bilangan mol berapa tadi? Jangan lupa dah. Berapa? 50 kalikan dengan 0.2. Okey, so Alif, kirakan Alif. 50 kalikan dengan 0.2 bahagikan dengan 1000. Berapa? Berapa? 0.01. Pandai. Kenapa ada suara budak-budak kat belakang kau tu Alif? 0.01. Okey, ini untuk ion kuprum ya. So, kemudian kita nak cari apa Alif? Carikan dia punya Q sama dengan MC theta. Okey, perubahan haba. So, M dia berapa Alif? Kamu tengok yang ke atas. Berapa dia bagi dia punya isi padu? Berapa ni Alif? 50. Okey, boleh? Okey, 50 kali dengan C. C dia berapa? C dah tetap. Ini berapa? 4.2. Okey. So, 4.2 kalikan dengan theta. Mana nak dapat theta, Alif? Daripada suhu yang tertinggi tolak suhu awal. 48 tolak 28 berapa? 48 tolak 28. 20. So, kirakan 20. Tekan kalkulator. 20 kali 4.2 kali 50. Berapa kamu dapat?
Anyone? Alif, apa Alif? Tak ada kalkulator Agak ni, tak ada kalkulator ni. 4,200 joule. 4,200 joule. Okay, 4,200 joule. Terima kasih. Okay, next adalah Allah. Okay, 4,200 joule. Mana? Udah hilang. Okay, 4,200 joule. Okay, kemudian carikan dia punya haba pemendakan dia. Bahagikan dengan yang ini 4,200 joule. So, step nombor 3, carikan haba penyesaran dia. So, haba penyesaran dia sama dengan delta H. Okay, ini delta. Delta ni untuk haba. So, 4,200 joule. Cikgu, saya nak tukar kepada kilojoule. Boleh? Tak ada masalah. So, 4.2 kilojoule. Okay, contohnya lah. So, Najwa selalu tanya saya yang ini. Cikgu nak tukar? Boleh. 4.2 kilojoule bahagikan dengan berapa mol? 0.01. Okey, berapa jawapan? Alif, Iskandar, berapa jawapan awak? Negatif ke positif? Apa dapat? Negatif 420. Negatif 420 unit. Kilojoule. Lagi? Mol negatif Mol negatif 1. 1. Okey. Kenapa Aiman dekat sini negatif, Aiman? Sebab? Positif. Kenapa dia positif pula kau kata? Sebab suhu dia lebih tinggi. Suhu yang Suhu akhir tertingginya dia. lebih tinggi berbanding suhu awal. Okey? Boleh? Alif? Okey, bila suhu yang tertinggi ni lagi tinggi daripada suhu awal, maksudnya dia adalah tindak balas exothermic. Okey, so bila dia exothermic, maksudnya dia release heat. Dia mengeluarkan, dia membebaskan haba. Okay, bila dia membebaskan haba, maksudnya tanda dia adalah negatif. Okay, tandanya adalah negatif. Okey. Faham ke Alif Iskandar? Boleh? Faham. Okey Alif. Okay, Cikgu. teruskan. Okay, Kalau sebab nak tanya you, ya. kalau tak tukar dalam kilojoule boleh you? Boleh, tapi yang bawah ni kena tulis kilojoule. Unit mesti dalam kilojoule. Yang sekali tu kalau baru tukar boleh lah? Boleh, tak ada masalah. Yang Q ni kalau Aiman, contoh Aiman nak buat 4,200 joule, boleh? Tapi pastikan yang nombor 3 ni dalam unit kilojoule. Okay, kenapa cikgu minta kamu tukar dulu? Sebab nanti takut kamu lupa nak tukar yang bawah. Bila lupa nak tukar dengan bawah, cikgu risau kamu salah dah bahagian nombor 3. Tak dapat markah. At least kamu dah betul kan? So, apa salahnya didapatkan 3 markah percuma? Okey. Dah ya semua? Okay, pergi kepada soalan B. Okay, jadual 6 menunjukkan haba peneutralan. Okey, tadi haba penyesaran. Okay, sekarang haba peneutralan. Okey. Set in your mind. This is a neutralization. Okay, haba peneutralan. Okay, asid J tindak balas dengan larutan kalium hidroksida. Asid K tidak balas dengan kalium hidroksida. So, this is the same. So, alkali yang digunakan adalah sama. Tapi kalau tengok dekat sini, haba peneutralan untuk set 1 lebih rendah berbanding haba peneutralan oleh asid K. Okay, so kita dah set in kita punya mind. Oh, asid. Kita ada 2 jenis asid. Asid kuat ada, asid lemah ada. Agak-agak Aiman kan? Mana satu asid kuat, mana satu asid lemah? Aiman? Mana satu asid kuat, mana satu asid lemah? K ke J? Agak-agak kamu lah. Mana satu? Saya rasa asid K. Pandai. Asid K, asid kuat. Okay, kenapa kamu kata asid K? Sebab dia punya haba peneutralan lebih tinggi. Nampak tak? Okay. Tapi cikgu, boleh ke kalau saya nak buat asid K tu asid diprotic, asid dui base? Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh ke tak boleh? So kalau asid dui base lalu dia punya haba peneutralan ni dia up lagi ganda. Okay, dia lagi tinggi lah.
So, kamu buatkan satu asid kuat lagi satu asid lemah. Okey. So, Aiman tadi dah cakap asid K tu asid kuat. So, macam mana kita nak terangkan untuk perbezaan Aiman? Okey, poin yang pertama kamu cakaplah asid K, asid kuat, asid K, asid lemah. Nuraini ada ke dalam grup ni? Ada ke? Nuraini? Tak ada. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Soalan point nombor 2. Cikgu, Ya. kalau yang buat koma je boleh ke? Tak payah buat ayat manakala tu. Boleh juga ah. Boleh. Boleh. Cikgu ada nampak kamu punya point, cikgu dah dapat bagi markah. Okay, next. Apa kita nak cakap, Najwa? Apa yang kita nak cakap? Apa penetralan dia? Apa dia? Penetralan dia? Asid K mengayon lengkap. Macam itu Aiman. Sebabkan asid K ni asid kuat. So, asid K ion sepenuhnya ataupun mengayon lengkap pun boleh ya. Sepenuhnya. Pastikan tulislah di dalam mana? Di dalam air. Okey. Manakala asid J mengayon separa lengkap di dalam air. Okey. So, next. Sebahagian ni point ni kena ingat. Kalau untuk haba penetralan ya, sebahagian haba. Okey, sebahagian haba yang diserap oleh molekul asid K untuk mengayon sepenuhnya. Okey, Izzah. Kalau Izzah tak tahu pun nak jawab soalan dapat penuh 3 markah, Izzah boleh confident dengan soal point nombor 1 dan point nombor 2. Kalaulah point nombor 3 ni tak dapat nak fikir. Okey, boleh ya semua ya? Okey, kepada pelajar yang masih lagi dalam blur-blur lagi, okey. Point nombor 1 dengan 2 ni wajiblah untuk kamu jawab. Kalau kamu tak dapat point nombor 3 pun tak ada masalah. Sebab kamu dah dapat 2 point ni. At least kamu jawab. Okay, at least kamu betul yang ni. Okay, asid K, asid kuat. Asid K, asid lemah. Okay, ini adalah basic. Okay, soalan ni. Okay. Oh, cikgu dah ajar asid K bila dia asid kuat, dia akan mengayon sepenuhnya di dalam air. Okay, Aiman, saya nak tanya Aiman. Aiman, kalau cikgu tulis asid K mengayon sepenuhnya, asid J mengayon separa lengkap. Boleh ke tak? Apa cikgu? Kalau cikgu buat macam ini, asid K mengayon sepenuhnya, asid J mengayon separa lengkap. Lengkap tak cikgu punya ayat tu? Tak lengkap sebab tak ada di dalam air. Ya, dia tak lengkap sebab tak ada di dalam air. Okay, terima kasih. Okay, kemudian sebahagian haba yang diserap oleh molekul AJ untuk mengayon sepenuhnya. So, dah siap. Okay, dah siap dah. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Siap salin ke semua? Pergi kepada soalan yang seterusnya. Aiman, soalan esei hari tu dah hantar belum? Belum lagi tu. Cikgu dah tanda satu set kan? Satu lagi tu belum. Okay, pergi kepada soalan nombor 7. Rajah 7 menunjukkan susunan radas untuk menentukan kadar tindak balas antara asid hidroklorik dengan logam zinc. So, kita ada asid, kita ada zinc. Okay, apakah maksud kadar tindak balas? Syahdan, cuba bagi saya maksud kadar tindak balas, Syahdan. Kadar tindak balas ialah Makdan, perubahan kuantiti gas. Okay, contoh kamu nak namakan dia adalah hidrogen lah. Okay, yang terhasil
terhadap masa. Apakah maksud cikgu? Maksudnya kita nak lihat isi padu gas. Mana kita nak tahu dia punya pembentukan adalah gas? Sama, mana cikgu nak tahu, kamu tahu ni adalah pembentukan gas daripada tindak balas ni? Sebab ni dah nampak dah ni. Gas hidrogen. Okey. So nampak ni. HCl bila tindak balas dengan zinc, dia akan menghasilkan zinc chloride. Okey, tambahkan dengan gas. So maksudnya kita nak lihat apa? Kita nak lihat isi padu gas dengan masa. Itu kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni mesti dia bahagikan dengan masa. Okey, antara sama ada isi padu ke, sim ke, mesti perkan dengan masa. Okey. DB, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Syamil, apa pemerhatian awak boleh dapat? Kamu nampak apa? Syamil, where are you? Syamil, kat mana? Gelembung gas dibebaskan. Okey, gelembung gas dibebaskan. Okey, sebab ni nampak. Gas hidrogen. Okey, pergi kepada persamaan kimia. Apa sikit. Cikgu dah bagi dah persamaan kimia ni. Cikgu nak Sairan. Tolong Sairan buatkan persamaan kimia tadi. Sairan. Zn tambah HCl akan menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Lagi? HCl situ tambah 2. Lagi? Dah? Dah. Settle. Okay. Ya. 2 markah untuk Sairan. Okey, 2 markah. Okey, tuliskan persamaan kimia. Okey. Okey, cikgu laju sangat Kak Aiman. Aiman ni jujur. Saya suka cakap dengan Aiman. Tak jujur. Tak jujur pula. tak laju sangat ke. Okey je. Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okey. Okey. Apa pendapat Aiman? Saya suka cakap dengan Aiman sebab dia memang seorang yang jujur daripada hati ke hati. Okay, Aiman, cakap jujur dengan saya. Seronok ke kelas online kalau macam ni Aiman? Okey ke? Boleh faham ke Aiman? Boleh faham sebab cikgu tanya seorang-seorang. So, lepas ni beranilah nak jawab kan. Alhamdulillah. Tak apa. Salah tak apa. Cikgu tak marah kan Aiman kan? Salah tu dia bagi pengalaman. Pengalaman tu mengurangkan kesalahan. Alhamdulillah. Suka cakap dengan Aiman. Semoga Aiman jadi orang yang berjaya. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, jika eksperimen diulang dengan menggunakan asid sulfurik. Apa beza asid sulfurik dengan asid hidroklorik tadi Okay, bagi menggantikan asid hidroklorik, ramalkan kadar tindak balas yang berlaku. Ramalkan kadar tindak balas. So, bila dia kata ramalkan, so kamu kena tahulah kadar tindak balas tu makin tinggi ke, makin slow ke, makin rendah ke. Okey, saya nak Kama. Okey, Kama. Kadar tindak balas makin tinggi ke, makin rendah Kama? Kama. Kadar tindak balas makin tinggi ke, makin rendah Kama? Makin tinggi. Tinggi. Kenapa kadar tindak balas makin tinggi Kama? Sebab siapa sulfurik tu adalah diproti. Ya Allah, Alhamdulillah bagusnya ayat. Ya Allah Kama. Kalau asid HCl ni pula, asid jenis apa? Monoproti. Good. Okay, monoproti. Okay ya, nampak ya? Diproti dan monoproti. Okay, tahniah. Okay, berikut adalah sebahagian daripada keputusan hasil eksperimen. Okay, Okay, kadar. Okay, hitungkan dia kata. Kadar tindak balas purata. Okay, kalau kadar tindak balas purata daripada jadual dah kamu boleh dapatkan. Okay, dia punya
keputusan. Okay. So, saya nak Syamil. Syamil dah hilang ke? Syamil. Okay, Syamil. Buatkan kadar, tuliskan, kirakan kadar tindak balas purata, Syamil. Mana nak tahu kadar tindak balas purata, Syamil, pulanglah ke pangkal jalan. Najwa, tolong Syamil, Najwa. Syamil tidur ni. Yang ni saya tak buat lagi, cikgu. Okay, macam mana Najwa nak buat? Najwa tengok di mana Jumlah isi padu. jumlah isi padu yang mana satu kau nak ambil. Yang dia dah mula start kepada constant. Yang mana dia dah mala. Yang mana satu? Yang dia 45.30. pandai. 45.30. So, nak bahagikan dengan apa ya? Masa dia. Masa dia 240. So, berapa lama dapat? Berapa Aiman? Buat 4 titik perpuluhan tau. Berapa? 0.1888. 8 cm padu S negatif 1. Ini maksud. Okay, kadar tindak balas. Okay, isi padu bahagikan dengan masa. Okay. Okay, Najwa. Boleh ya, Najwa? Najwa tak buat lagi, Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, yang ini dapat ya. Kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Okay, dalam minit ketiga, Hamizah. Hamizah, macam mana kita nak dapat pada minit ketiga? Hamizah, macam mana Hamizah? Jumlah isi padu gas hidrogen 40.10 bahagi dengan 180. Are you sure? Minit ketiga dengan minit ketiga. Minit ketiga. Dia nak minit ketiga. 45.3 bahagi 300. Mana dapat 45.3 bahagi dengan 300? Jadi macam itu. Minit ketiga ini 300 sayang. 300 saat. Minit yang ketiga bersamaan dengan 180 saat. Minit yang ketiga, nak dapat tindak balas purata minit ketiga. Dia kena tolak kan, Bu? Ya sayang, minit yang ketiga tolakkan dengan second minit. Minit yang ketiga 40.10. Minit yang ketiga 40.10 tolakkan dengan minit yang 30.90. Ya, bahagikan dengan masa dia. 180 tolak 120. Okay. Ingat tu. Mizah dia tertinggal yang itu saja. Minit yang ketiga. Minit yang ketiga tolakkan dengan second minit. Yang ini kadar tindak balas purata. Kalau dia minta bukan kadar tindak balas purata, contohnya kadar tindak balas minit ketiga. Kadar tindak balas pada 60 saat contoh. So, yang itu confirm dia akan bagi satu graf. Kenapa ya Iman dia bagi graf? Sebab kita nak buatkan dia punya tangent. Ingat tak? Yang kedua aja. Kalau 60 kat sini, so bila kat sini 60, so kamu buatkan satu tangent yang kena kepada 60. Buatkan satu segitiga. So, dah dapat tangent yang ini. Point yang ini berapa? Point yang ini berapa? So, yang ini kita ada nilai X, kita ada nilai Y, kita ada nilai X, kita ada nilai Y. Yang ini pada, kalau soalan dia pada minit ke, pada ataupun pada 60 saat. Dia tak cakap tentang kadar tindak balas purata. Ingat tu. Okay, Aiman, faham tak Aiman? Kalau yang kena lukiskan tangent tu. Faham tak Najwa? Faham dia. Kalau dia tuliskan, dia takkan cakap kadar tindak balas purata. Dia tulis, kadar tindak balas pada 60 saat. So, yang itu confirm dia mesti ada bagi satu graf. So, kamu kena lukiskan tangent dia. Kamu kena lukiskan tangent. Tangent tu apa cikgu? Tangent tu segitiga yang bersudut juga 90 darjah. Aiman, berapa jawapannya Aiman? 0.1533 cm padu S negatif 1. cm padu S negatif 1. Okey, dah siap.
Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Izzah faham tak Izzah? Boleh ke Izzah? Boleh cikgu. Okey, Izzah lembut je. Patutlah Syamil suka. Okey. Okey. So, dalam suatu majlis gotong royong sempena satu karnival memasak, Rizal ditugaskan untuk menambahkan ubi kentang. Ubi kentang. Okey, sebagai bahan utama dalam masakan. Okey, terangkan bagaimana dia dapat memasak ubi kentang dengan cepat dan nyatakan fakta tersebut. Okey, so saya nak tanya Kama, ubi kentang tu besar ke kecil Kama? Besar. Besar. Kalau kita nak bagi dia cepat masak, kita macam mana kita nak buat selalu Potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil. So maksudnya itu faktor apa? Luas permukaan. Pandai. Jumlah. Tinggal tu. Jumlah, luas, permukaan. Kalau Kama buat saiz boleh tak? Boleh kan? Boleh Kama. Okey, boleh. Okey, kalau Kama cakap luas permukaan sahaja salah ya. Kama kena cakap jumlah luas permukaan. Ataupun simple je kalau tulis saiz cukuplah. Okey, kemudian kaedah. Okey, macam mana Kama nak buat? Apa tadi Kama cakap tadi? Potong ubi tu kecil-kecil. Potonglah ubi tu kecil-kecil. Memotong ubi kentang kepada saiz lebih kecil. Okay, untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Okay. So, dah luas permukaan dia meningkat ke oleh itu lebih banyak tenaga habis diserap. Okey, so nampak ke Izzah? Kalau Izzah tak dapat nak extend yang kat bawah, bahagian bawah ni Izzah dapatkan yang ini pun dah jadi Izzah. So dapat 1 markah. Okay, tapi lagi bagus Izzah dapat macam ini. Memotong ubi kentang kepada saiz yang lebih kecil. Kenapa? So dia akan tingkatkan jumlah luas permukaan. So lebih banyak tenaga haba yang akan diserap. So lagi cepatlah kentang tu untuk masak. Okey, boleh ya semua? Esok 7.30 pagi kelas kita ya. Kita nak bincang yang mana ya? Kertas 1 tu cikgu bagi jawapan je boleh. Kita nak masuk kepada kertas 2 untuk negeri yang lain. So kertas 1 nak bincang juga. Cikgu bagi jawapannya. Cikgu bagi jawapan je. Okey, Alhamdulillah. Apa kata esok kita bincang esei yang kertas 2 yang sekarang ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi esei ni kalau nak bincang pun dia panjang sikit lah. Cikgu bagi hint-hint je, boleh? Boleh ke? Kamu buat sendiri. Okey? Saya nak ingatkan kamu bahawa anak-anak semua, kamu boleh tiru kawan. Saya banyak dapat. Saya memang ramai yang hantar dengan saya. Okey, ramai yang hantar dengan saya. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, tapi dia tiru kawan dia. Okay, kalau kamu nak tiru kawan, tiru secara berhemah. Apa maksud Kama? Apa maksud tiru secara berhemah Kama? Tinggal sikit-sikit. Bukan. Ah? Aiman, apa maksud tiru secara berhemah? Aiman? Tiru berhemah. Apa maksud tiru? Tiru boleh, tapi secara berhemah. Apa maksud tiru secara berhemah? Berhati-hati. Berhati-hati. Ada kot tiru, lepas tu kita faham. Tiru lepas tu faham. Janganlah tiru kau melalut, kau tiru kau salin. Tapi kau tak faham apa yang kau buat. Boleh ya? Tapi bukan cikgu nak menggalakkan kamu meniru. Baik, kamu buat sendiri. Tapi kalau yang dah terdesak nak meniru juga tu, tiru tapi faham. Ini macam mana ya nak buat? Kenapa kamu buat jawapan ni? So apa? It's better you buat sendiri baru semak dengan kawan. Okey. Boleh ya semua? Okey. Dengar tu cikgu sebab ramai sangat yang copy paste jawapan kawan. Cikgu dapat tangkap dah ramai sangat. Okey. So tolong buat sendiri. Okey, pergi kepada soalan seterusnya nombor 8. Okay, last ke jawab soalan ni Kama?
Ada lagi ke soalan? Okey, satu je lagi soalan sikit. Okay, kita tengok soalan nombor 8. Okay, Raja 8 menunjukkan dua jenis basikal. Okay, satu basikal dibuat daripada logam tulen dan satu lagi dibuat daripada alloy. Aiman, mana satu basikal yang kau ada? Basikal. Kau ada basikal A ke basikal B? Dua-dua. A lah. A lah. Confirm lah A kan? Lagak B tak main dah. Dah tak main dah yang B ni. Atuk nenek kau je pakai dah. Okay. So, okay. Soalan dia. Apa maksud alloy? Alif Iskandar. Apa maksud alloy Alif Iskandar? Alloy ialah adalah Alif Iskandar, alloy adalah campuran. Manalah alif dah hilang dah. Dua atau lebih unsur dalam komposisi tertentu yang mana komponen utamanya adalah logam. Okey. Okey, komponen utamanya adalah logam. Okay, berdasarkan gambar raja, pilih basikal mana yang mempunyai rangka yang lebih ringan. Okay, pilih yang mana yang mempunyai rangka yang lebih ringan. A ke B? A ke B? Najwa. A ke B Najwa? Kompom A cikgu. Confirm lah. B tengok macam berkarat je dok. Okay, lukiskan label. Okay, so kalau dia suruh lukis dan label, pastikan kamu tahulah apa benda yang kamu lukis. Okay, so dekat sini dia pakai sejenis alloy. Agak-agak jenis alloy apa yang dia gunakan? Dia jenis guna alloy apa yang dia gunakan untuk buat basikal? Siapa dapat jawab? Apa alloy yang digunakan untuk buat basikal lebih kuat? Aluminium. Aluminium. Lagi? Dapat aluminium? Lagi? Duralumin. Duralumin. Apa kandungan duralumin? Kuprum betul cikgu. Kuprum betul lah. Tapi itu kuprum tu logam di dalam. Saya nak jenis alloy dia apa? Magnesium. Magnesium ada? Mangan. Mangan. Kuprum. Dengan aluminium. Aluminium. Mangan tu ada ke? Mangan ada? 1%. 1%. Okay, so mangan tu tak payahlah. Kita buat yang tu je. Okay, Aiman, mana nak tahu bab ni? Bab mana yang Aiman? Bab tingkatan 4. Yang last sekali. Okay, nampak tak yang cikgu show ni? Cikgu tengah cari ni. Sekejap. Okay, yang bawah sekali. Okay, so kita tengok. Okay, apa alloy yang ada. Siapa yang adalah lupa jenis-jenis alloy, ingatlah. Okay, yang ini jenis alloy. So, tadi yang Najwa cakap adalah duralumin. Okay, duralumin nak buat apa? Basikal lumba. Sebab tu dia nampak sini, basikal lumba. Nak buat duralumin. Yang Aiman cakap tu, itu komposisi dia. Cikgu, ada kupon cikgu? Cikgu, ada aluminium cikgu? Ada magnesium cikgu?